Uh, Iaitu testimoni di mana baru-baru ni saya ada demam. Demam panas sangat. Dan Alhamdulillah saya hanya ambil beberapa linzi. Dan lepas itu saya rehat dalam tempoh sehari lebih. Dan dekat 2 hari macam tu lah. Badan saya recovery balik. Dan Alhamdulillah lepas itu boleh nampak keberkesanan linzi itu sendiri. Dan dimakan dengan dos yang betul. Alhamdulillah. Dalam sekejap je untuk saya badan kembali normal balik. Dan untuk nak teruskan pada agenda seterusnya, kita menjemput topik bisnes, iaitu sambungan bagaimana cara menjalankan bisnes Shanghu daripada Dr. Shina sendiri. Dipersilakan. Bukan testimoni dulu ke? Ya. Dah buat saya. Ada orang yang kedua. Saya. Oh, okey. Minta maaf. Daripada seorang lagi. Minta maaf terlepas tadi. So, baca kat grup tadi. Okay. Daripada Special VM Isman Nizam. Dipersilakan. Minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, nak terus pergi ke testimoni ke? Ya, terus pergi. Okey. Tanpa membuang masa. Okey. Saya nak bagi 2 testimoni hari ini. Okey. Testimoni yang pertama ialah tentang diri saya sendiri. Cerita ni sebenarnya berlaku beberapa tahun yang lepas. Waktu saya masih bekerja lagi. And then ada satu hari tu saya perlu pergi ke Singapura atas urusan kerja. Tetapi tak macam mana bangun pagi tu demam. Sebenarnya demam beberapa hari sebelum tu lagi. Okey. Demam yang tak kebah-kebah. Okey. Dan saya suspek saya kena denggi. Okey. Dan tiba pada hari tersebut yang saya kena pergi Singapura tu, tak ada pilihan, memang saya kena pergi juga sebab atas urusan kerja. Masa ini masa cerita sebelum pandemik lah. Kalau time pandemik ni memang kalau demam memang tak boleh pergilah. Okey. Tapi masih sebelum pandemik, dalam keadaan demam tu saya telan 20 kapsul YK1. Okey, sekaligus. Okey, tapi apa yang berlaku? Demam tu masih ada. Okey. Tapi kalau nak ikutkan sejarah saya sebelum ni, kalau demam memang flat lah. Okay, biasalah orang lelaki kalau demam memang flat. Okay, memang flat. Tapi kerana linzi ni saya makan YK1 sampai 20 biji, saya rasa seolah macam saya tak demam. Dan saya ada energi. Energi macam booster lah, lebih kurang macam tu. Memang saya pun tak faham kenapa. Saya tahu suhu tu masih panas. Saya ada energi dan saya boleh pergi ke Singapura, pergi ke airport, dan lepas tu sampai Singapura berjalan kaki, naik Grab, pergi ke hotel, dan malam lepas tu continue sampai ke malam, makan, lepas tu bawa balik hotel. So saya tak rasa sakit ataupun saya tak rasa lemah pun. Tapi esoknya saya continue lagi 20 biji lah, dan 20 biji sampai habis. Okey. Tapi saya rasa itu testimoni yang biasa-biasa je. Tapi testimoni yang kedua yang saya nak sharekan ialah testimoni ayah saya sendiri. Saya sebenarnya dah sharekan cerita testimoni abah saya ni dekat Facebook Raja Linzi pada hari ini. So kalau nak tengok, nak rujuk testimoni tu secara penulisannya ada di situ. Tapi saya summarizekan apa yang berlaku. Okay, kira-kira lebih kurang 5 tahun yang lepas, sebenarnya ayah saya seorang perokok yang tegar, dan dia seorang heavy smoker lah. Sejak saya dari kecil sampai sekarang umur saya 40 tahun, 43 tahun,
dan itu adalah satu tabiat yang memang sampai sekarang memang tak boleh ubah. Okey. Dan saya ingat lagi waktu umur dia 40 tahun memang dia dah ada darah tinggi. Okey, 40 tahun tu maksudnya umur dia dalam sekitar masa tu umur saya dalam 10 tahun lebih kurang macam tu. Okey. Dia dah ada darah tinggi dan tapi waktu tu masih muda, mungkin dia tak makan ubat sangat. Tapi sejak beberapa tahun, 5 tahun ni kebelakangan dengan ni, memang doktor bagi dia ubat darah tinggi lah untuk mencairkan darah dan mengawal tekanan darah dia supaya tidak terlalu tinggi. Dan apa yang saya nampak sebenarnya, waktu tu doktor suruh makan 1 biji sehari. Okay, saya tak pasti ubat apa yang dibagi, tapi yang saya tahu itu adalah ubat darah tinggi. Okay. Tapi waktu tu selepas tu apa yang berlaku, dia kena buat operation di hospital disebabkan kerana saraf tunjang dia sebelum tu lagi dia dah kena minor stroke. Okay, sorry. Dia kena minor stroke dulu. Okay, minor stroke tu maksudnya kaki dia dah tak boleh berjalan dengan betul. Okay, kalau tak silap saya kaki yang sebelah kiri. Dia bukan efek separuh badan, tapi dia efek kat kaki dia saja. So dia berjalan tu dia berdingkut-dingkut. Okay, and then benda tu berlaku selama beberapa tahun hinggalah pada satu masa dia buat operation untuk merenggangkan sebenarnya dia punya saraf tunjang tu kena himpit dengan tulang saraf tunjang dia. Jadi dia ada rasa macam tangan-tangan dikebas dan sebagainya lah. So dia kena buat operation untuk merenggangkan tulang yang menghimpit dia punya saraf tunjang tu. And then selepas tu keadaannya maksudnya ada kebaikan sikit lah, masa ada pemulihan sikit. Dia punya darah pun dah maksudnya darah tinggi tu pun masih tinggi, cuma dia tak rasa sakit dekat belakang badan dia. Okay. Tapi sejak berapa tahun dulu juga saya push dia suruh minum kopi CEO. Okay. Orang kampung saya ni sebenarnya terkenal dengan kopi kampung cap 33. Okay. So saya daripada kecil memang dah dibiasakan dengan kopi kampung. Dan satu family saya pun minum, daripada family atuk saya, pakcik saya apa semua minum kopi cap 33. Okay. Dan saya suruh dia tukar kopi kepada kopi CEO dan diamalkan benda tu, dan saya lihat ada perubahan kecil. Yang mana dia punya darah tinggi dia, tekanan darah tinggi dia dapat dikawal. Okey, dan dia masih bergantung kepada ubat darah tinggi, tapi dulu ambil satu pil sehari, lepas tu dia berubah kepada separuh pil sehari. Okey, itu perubahan kecil yang saya nampak. Okey, jadi waktu tu masih belum fokus pada bisnes Chuang Ho, jadi income tak berapa banyak. Okey, kita pun makan pun tersenggut-senggut makan untuk family. Jadi selepas tu saya jadikan ibu saya sebagai downline saya, and then saya growkan group dia, dan dia secara tak langsungnya, secara automatiknya dia ada income dia sendiri. Jadi daripada situ saya jimat duit saya, daripada dia bagi dia tiap bulan duit untuk beli Lingzi. So dia dah ada duit dekat situ, duit sendiri untuk dia gunakan supaya dia boleh beli Lingzi. Dicampur dengan dia pension yang dia dapat. Okay, so selain daripada kopi CEO, dia boleh beli Lingzi, dia boleh beli Vita King. Okay, dan sejak hari ini, alhamdulillah, bapa saya yang asalnya dia tak keluar sangat dah sebab dia imam kat surau. So sejak akhir ini dia dah boleh pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Asalnya dia memang tak percaya sangat. Okay? Asalnya dia rasa macam ragu-ragu tentang Lingzi, tapi alhamdulillah mak saya baru update minggu lepas, dia kata dah rajin makan Lingzi dan dia dah nampak dah perubahan tu sebenarnya. Cuma kalau saya rasa simpulkan, kalau sekiranya ayah saya dia stop isap rokok, mungkin keadaannya mungkin bertambah baik. Jadi keadaan tu semakin lama semakin baik, dan saya harapkan mudah-mudahan satu hari nanti dia dah boleh pergi ke surau setiap hari untuk menunaikan solat Jumaat. Solat berjemaah lah. Okey. So ada apa-apa soalan?
Boleh tanya jika nak bertanya kan? Boleh bertanya. Kalau nak tahu detail, pergilah Raja Lindsay punya website. Nah, betul. Panjang saya tulis testimoni tu. Situ detail semua dah tulis. Okey. Dia baru-baru ni demam. Saya rasa disebabkan COVID. Okey. Tapi dia tak pergi test. Dia tak pergi check. Saya rasa COVID. Sebab dia demam tu macam keadaan dia agak teruk. Saya kata kat mak saya, bagi dia Lindsay banyak sikit. Bagi dia pollen, bagi dia lacto. Then dia nampak pemulihan tu memang sangat baik. Saya ingat sangat bersyukurlah. Okay. Hasil tu dia rasa sendiri, dia akan dengan rela hati menggunakan benda ni. Yes, dengan rela. Sebab kita sebagai anak pun kita nak suruh, kita tu pun tak boleh paksa sangat orang tua kan. Tapi dia bila ada idea dan cara dia sendiri. Dia cari sendiri. So, bila dia nampak dia tak ada pilihan, dia dah demam. Mak saya paksa dia makan, dia tak boleh buat apa. Lepas tu makan, ada baru dia nampak kesan lah. Kan? Jadi sangat bagus zaman-zaman sekarang ni. Kalau kita demam, cepat-cepatlah ambil Lindsay sebanyak yang boleh. Tak ada limit pun. Tak ada limit. Okay, kalau ambil YKS tu lagi bagus. Dia detox terus. Terus pergi toilet, temperature pun akan turun. Ya, betul. So kena cuba. Sebenarnya kalau nak ikutkan kepercayaan ni mesti datang daripada diri sendiri. Kalau kita tak cuba, memang kita tak tahulah. Yang Lindsay ni can make wonders lah, can make magic. So cubalah. Tak cuba tak tahu. Kalau kita dengar daripada testimoni orang lain mungkin boleh cerita macam-macam. Tapi kalau kita tak lalui sendiri dengan pengalaman sendiri, mungkin penceritaan tu mungkin kurang berkesan. Kalau kita nak share kan. Itulah yang kita kena guna dan betul-betul ikhlas. Sharing tu akan jadi sangat ikhlas. Betul. Okey, saya rasa itu saja untuk kongsi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada VM SVVM Special VM Isman Nizam. Special VM Isman Nizam.